Okey, seterusnya kita pergi kepada asas falsafah takaful. Okey, so yang pertama konsep kerjasama. So takaful ni itu bezanya antara takaful dengan konvensional sebab takaful ini dia prinsipnya kerjasama, ta'awun. Okey, so pengendali dan pencarum bekerjasama dalam membantu satu sama lain apabila ditimpa dalam sebarang musibah. So dia diamalkan dalam konsep tabarruk. Okey, so nanti kita tengok apa itu konsep tabarruk fan kan. Dalil ni boleh bacalah wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa dan sebagainya. Okey, yang seterusnya konsep tanggungjawab. Okey. So tanggungjawab ini ada dua. So yang pertama tanggungjawab ke atas ejen dan pengendali takaful. Pengendali perlu mengurus dana yang disumbangkan mengikut patuh syariah dan perlu diserahkan kepada pihak yang layak menerima manfaat. Okey, so maknanya prinsipnya dia custodian. Dia tak boleh sesuka hati nak bagi contribution kepada orang yang meminta kan. Contohnya katakanlah kita biasa dengar kan kes-kes yang insurans susah nak bayar kan. Insurans banyak cek dan sebagainya. Okey, sebab apa? Konsepnya sebab apa? Sebabnya dia memang pengendali takaful itu dia bertanggungjawab sebab dia jaga duit orang kan. Dia jaga contribution orang ramai. So dia perlu pastikan contribution orang ramai itu mencukupi dan diberi kepada orang-orang yang betul-betul layak. Dia tak boleh bagi kepada orang yang menipu kan. Sebab kalau kita tengok dalam konsep takaful atau insurans secara general, memang banyak berlaku penipuan kan. Sebab tu dia punya proses checking dia tu agak detail sikit lah kan. Okey, so atas pencarum pula dia bertanggungjawab membantu pencarum lain. Ni kita ada contribution dalam tabarruk fund dan dia bertanggungjawab atas caruman yang perlu dibayar lah. Ini biasalah bulan-bulan potong dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga ni agak penting. Okey, dia bertanggungjawab atas maklumat yang diberikan dengan maklumat yang benar. Okey, so maknanya kalau dia ada pre-existing illnesses kan, dia perlu declare kan. Kalau dia ada apa-apalah yang menyebabkan risk premium dia boleh naik, dia perlu declare kan. Sebagai contoh mungkin ada history family diabetes atau history family cancer dan sebagainya. So dia perlu declare. Sebab apa? Ia memberi kesan kepada sumbangan orang lain kan. Okey. Dan ketiga, konsep saling melindungi. Ni biasalah. Dia sama juga macam konsep bekerjasama ni, bekerjasama tadi kan. Okey. So apa sistem takaful zaman awal Islam? Okay. So sistem yang antara macam saya cakap tadi, zaman awal Islam sudah ada wujud pelbagai sistem lah kan. Dia bukan atas nama takaful lah, tapi atas nama yang pelbagai. Cuma prinsipnya adalah prinsip of risk management lah kan. So antara sistem yang telah digunakan pakai, yang pertama sistem aqilah. Okey, so Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan dalam kes ini kutipan derma daripada saudara, maknanya orang yang membunuh kan, katalah orang yang membunuh daripada katalah kabilah A, seorang dari kabilah A membunuh seorang daripada kabilah B kan. So biasanya nak selesaikan, kalau tak selesai, apa yang akan berlaku adalah peperangan antara kabilah A dan kabilah B kan. So penyelesaian yang lebih mudah adalah ini yang biasa dilakukan, di mana orang dari kabilah maknanya yang membunuh itu perlu bayar diat atau blood money kepada orang yang dibunuh, keluarga orang yang dibunuh kan. Tetapi mungkin orang yang membunuh itu tidak ada wang yang mencukupi. So apa yang perlu dilakukan adalah kabilah itu sendiri sebagai satu kabilah, satu komuniti perlu membuat kutipan derma dan membayar kepada kabilah B. So ini dapat mengelakkan peperangan, dan satu lagi ini juga dapat macam mana nak cakap, dapat menguatkan ni lah, in the long run kabilah itu akan saling menjaga satu sama lain. Sebab apa? Sebab dia tak nak bayar
Okey. So dia akan pastikan orang daripada kabilah dia tak pergi bunuh orang daripada kabilah orang lain. Kan? So daripada situ satu sistem keselamatan sosial itu akan terdiri dan terjaga daripada kabilah itu sendiri, kan? Tapi konsep dia tidak sengaja lah, kan? Tapi dia akan berjaga-jaga lah, kan? Okey. Seterusnya sistem Al-Qasamah. So sistem Qasamah, sistem bayaran pampasan kepada keluarga yang terbunuh yang tiada bukti. So dana dikumpulkan dalam sebuah tabung atau kumpulan wang daripada caruman ahli. So kalau tak tahu pembunuhnya, maknanya untuk bantu keluarga tu kita ambil duit ni dan beri kepada keluarga yang terbunuh, kan? Okey. Dan yang ketiga, sistem muawalah. Okey. So muawalah ini merupakan akad muawalah ini merupakan satu bentuk perjanjian jaminan. Okey. Contohnya A berkata kepada B, dia tengok perkataan asal dia wali itu pelindung, kan? So A kata kepada B, kamu jadi wali atau pelindung kepada saya kalau saya melakukan jenayah tak sengaja, kamu hendaklah membayar diat kepada saya. Maknanya dia akan bayarlah kepada orang yang terlibat tu, kan? Kalau B setuju, kontrak mereka sah. So tapi kalau A melakukan jenayah secara tidak sengaja, maka A akan menyediakan diat dan sebagai ganjaran B boleh memperusakai harta-harta A sekiranya ia mati tanpa waris. So boleh bacalah tentang sistem muawalah ni, boleh Google, boleh tengok balik tentang 3 prinsip ini, kan? 3 prinsip tadi. Okey.